Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Sofia binti Nurani. Yang ini saya ingin membahaskan tajuk pengurusan adalah nadi bagi organisasi di bawah subjek Principles of Management. Pertama-tama sekali, macam kita tahu, hubungan antara organisasi dengan pengurusan ni adalah hubungan kait yang rapat. Sebelum seseorang tu meninjau dengan lebih mendalam tentang konsep pengurusan secara menyeluruh, penting bagi seseorang tu faham dengan lebih jelas tentang organisasi dan ciri-ciri dia. Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi penting sebab pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam, ianya memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti organisasi sahaja. Oleh itu, boleh kita simpulkan kat sini bahawa pengurusan adalah nadi bagi organisasi. Saya akan ceritakan tentang definisi organisasi. Pertama, definisi organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Definisi tersebut menjelaskan unsur-unsur yang perlu ada dalam sesebuah organisasi. Organisasi tersebut adalah unit sosial, penyatuan usaha dan hubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Apakah organisasi ini sebagai unit sosial? Okey. Organisasi sebagai unit sosial apabila organisasi itu dianggap sebagai unit sosial. Ini maknanya dia mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberikan peranan tertentu untuk menjalankan sesuatu tugas. Okey, contohnya mereka perlu bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyiapkan sesuatu tugas. Kalau mereka tidak menjalankan tugas tanpa kerjasama dengan pihak lain, dah tentu tugas yang dijalankan itu tak dapat disiapkan seperti yang dimahukan, sama ada daripada segi masa, kualiti, kuantiti dan lain-lain. Seterusnya ialah ciri-ciri organisasi. Pertama, sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri. Contohnya kan, sebuah universiti seharusnya melambangkan tempat untuk menimba ilmu sebagai pusat penyelidikan dan juga sebagai sebuah institusi yang memberikan perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk bimbingan atau khidmat nasihat dan pengajaran dan pembelajaran lain. Okey, untuk mencerminkan identiti atau nilai-nilai tinggi sebagai sesebuah menara gading, universiti hendaklah memainkan peranan yang diharapkan oleh masyarakat kampus, khususnya dalam masyarakat awam amnya. Sebab tu fungsi sesebuah universiti itu berbeza dengan organisasi-organisasi lain yang punya objektif tertentu. Okey, yang kedua, dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ianya mempunyai hierarki atau tingkat autoriti. Jika dibandingkan antara kedua-dua organisasi kecil dan besar, dah tentu berbeza daripada segi bilangan hierarki atau tingkat aktiviti dan bilangan kaki tangan pengurusan pada setiap tingkat. Contohnya kan, organisasi besar mungkin mempunyai lebih daripada 3 tingkat autoriti dan setiap tingkat autoriti itu akan mempunyai lebih daripada 3 atau 4 pegawai bertanggungjawab kepada ketua-ketua mereka yang berada pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Okey, yang ketiga, di dalam sesebuah organisasi terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Organisasi pembuatan mewujudkan bahagian-bahagian seperti bahagian pengeluaran dan pentadbiran. Di bahagian pentadbiran terdapat beberapa unit lain seperti personal, pemasaran dan kewangan. Organisasi yang mempunyai 3 bahagian itu beroperasi secara pembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu. Yang keempat, bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancang, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti. Sebab itulah dalam sesebuah organisasi, peraturan, dasar prosedur dan sistem hubungan hendaklah dijelaskan kepada kaki tangan dengan lebih jelas dan nyata. Okey, keempat-empat ciri tersebut hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi. Penentuan sama ada organisasi itu berkesan, efisien atau tak bergantung pada sejauh mana keempat ciri itu diselenggarakan, disusun dan diamalkan. Okey, yang ketiga, apakah yang dikatakan pengurusan? Pengurusan ni apabila organisasi dah wujud mengikut keempat-empat ciri yang saya sebut tadi,
iaitu peraturan, dasar, prosedur dan sistem hubungan. Masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang macam dirancang. Tanpa pengurusan yang betul, banyak masalah mungkin timbul, baik daripada segi kewangan, perprosesan dan inventory hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. Okey, kita pernah dengar daripada media masa, iaitu di laman sosial kita kan. Banyak beberapa organisasi perniagaan khususnya yang telah gagal semata-mata kerana masalah persaingan, tetapi juga disebabkan oleh pergolakan dalam organisasi itu sendiri, seperti tidak dapat sefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan, perancangan dan ramalan, tidak tepat pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. Pengurusan pada amnya dapat didefinisikan seperti: pertama ialah pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua ialah pengurusan sebagai proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Walaupun lah kan definisi yang diterangkan tadi mempunyai sedikit perbezaan daripada segi bilangan dan segi fungsi pengurusan dia, tapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan proses dan matlamat yang sama. So maknanya dua-dua aspek penting dalam pengurusan adalah pengurusan sebagai proses, iaitu pengurusan menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. Yang kedua, pencapaian matlamat organisasi. Ini apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu sama lain, maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Matlamat organisasi dapat dibentuk kualitatif, subjektif atau kuantitatif secara objektif. Okey, seterusnya ialah yang keempat, proses pengurusan. Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi, bergantung kepada cara kita menjelaskan fungsi-fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan, penstafan dan pengawalan. Jadi, fungsi pengurusan dibahagikan kepada 4 saja, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan. Perancangan ni, sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan kena buat dulu. Pada peringkat perancangan, perkara yang perlu dipersoalkan ialah seperti tujuan dan objektif, termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain. Yang kedua ialah strategi organisasi. Apabila matlamat dan tujuan lebih ditakrifkan dengan jelas, organisasi perlu mencari jalan iaitu strategi untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan. Dalam strategi ini, pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi peletakan harga, perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. Yang ketiga adalah langkah seterusnya. Pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi berasaskan matlamat organisasi. Kiranya macam mana yang dirancang macam tu jugalah dijalankan. Okey, dah settle dah tentang perancangan, kita pindah ke penyusunan. Penyusunan ni dia melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan. Okey, penstafan ni dia proses mengambil kaki tangan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti pemasaran, kewangan, pemprosesan dan lain-lain. Tingkat autoriti ni dia penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. Kiranya penstafan ni dia menyeluruh perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan kaki tangan, orientasi dan latihan, penilaian prestasi, sistem pampasan termasuk gaji, upah dan faedah, program peningkatan produktiviti dan kualiti program keselamatan dan kesihatan kaki tangan dan program kebajikan dan perkhidmatan kaki tangan. Okey, kemudian ialah pengarahan. Pengarahan ini merupakan fungsi utama untuk menjamin aktiviti organisasi berkala dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. Untuk mencapai matlamat ni, faktor-faktor motivasi, kepimpinan dan sistem komunikasi
perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Kemudian, pengawalan. Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. Kita kena cari masalah dalam penyusunan, dikenal pasti, dan langkah tertentu diambil, faktor-faktor dalam organisasi, keinginan dan sifat kaki tangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. Mengapakah pengurusan? Sebab pengurusan ini diperlukan dalam semua organisasi. Tak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan, fungsi pengurusan itu bukan sahaja merupakan tanggungjawab seseorang pengurus besar atau pengarah, tetapi juga dia tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada dalam organisasi. Kita pernah dengar kata-kata seperti masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Orang yang kata macam ni maksud kepada mereka yang duduk tingkat atas dalam organisasi, padahal kelemahan dan masalah yang timbul tu punca daripada semua pihak pada peringkat pengurusan. Dalam konteks pengurusan, pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap kerja orang lain pada semua peringkat. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Antara dia, pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Kedua ialah pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengurus juga tak boleh lari daripada tanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. Pengurus, dia mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. Yang kelima, pengurus mewujudkan matlamat, perancangan dasar dan mengimplementasikan strategi. Okey, kemudian kita pindah kepada topik pengurusan dan proses pengurusan. Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. Secara akademik, definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. Oleh sebab tu, pengurusan tu bukan sahaja individu atau sekumpulan individu, tapi tujuan kita. Dia boleh definisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. Dia ada 4 fungsi pengurusan tau. 4 tu ialah perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan merupakan 4. Pengawalan ni semua merupakan 4 fungsi asas pengurusan. Okey, selepas 4 fungsi pengurusan, kita pindah kepada perancangan. Sebelum organisasi itu jalankan kegiatannya, ia mesti merancang, iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. Ini termasuklah menetapkan tujuan, objektif, strategi, program, projek dan kerja yang dimainkan oleh organisasi. Selepas perancangan, penyusunan. Dalam penyusunan, sumber manusia dan bahan disusun dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamat yang kita target. Ini termasuklah penyusunan tingkat kuasa, pembahagian unit-unit atau bahagian serta memilih kaki tangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Seterusnya ialah pengarahan. Pengarahan ini dia memberi panduan, bimbingan dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan, dorongan dan komunikasi dalam organisasi. Kiranya dia adalah penguat kepada pekerja-pekerja. Kiranya pengarahan yang diberikan haruslah diberikan dengan efficient lah. Seterusnya, pengawalan. Okey, pengawalan ni dia merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi pekerja, membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. Bukannya dia mengawasi prestasi pekerja je, dia mengawasi segala yang keluar lah daripada syarikat tersebut. Kiranya macam kalau luar daripada matlamat dia, luar daripada yang dicapai, dia perlu bertindak lah untuk membetulkan keadaan tersebut. Okey, akhir sekali ialah rumusan. Pengurusan ni adalah satu bidang yang luas. Dia merangkumi bidang-bidang sains sosial seperti sosiologi, antropologi, sains politik, ekonomi dan juga psikologi.
Kemahiran dalam pengurusan bukan saja diperolehi melalui bacaan dan kemahiran kefahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan dalam buku-buku teks, buku-buku umum dekat mana-mana yang tersebar. Dia kemahiran ni dah dapat perolehi melalui pengalaman seseorang yang dia alami oleh pihak pengurusan semasa menjalankan tugas. Kiranya kalau dia tak buat tugas tu, dia tak dapat rasa. Dia peranan pengurus bukan saja tertumpu kepada aspek pengawasan dan pengawalan kaki tangan. Dia juga merangkumi tugas yang tidak tercatat dalam gambaran tugas ni, seperti peranan sebagai penyampai maklumat atau sebagai pendorong kaki tangan atau sebagai seorang pemimpin atau tokoh. Okey, dekat sini terjawablah kenapa pengurusan adalah nadi bagi organisasi. Kerana pengurusan ni adalah segala-galanya bagi sesuatu organisasi tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.